pada bulan Januari tahun ini, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Zahid kata bahawa Kabinet telah bersetuju bahawa skim pencen berjawab awam akan digantikan oleh skim KWSP untuk staf barulah. So berita ini dia baru-baru keluar telah menimbulkan banyak pembahasan di masyarakat lah, terutamanya dari masyarakat penjawat awam ya. Tapi apa pandangan untuk Parti Sosialis Malaysia dalam isu ini, skim pencen digantikan dengan skim KWSP? Actually PSM tak setujulah. Kerana jika kita tengok penjawat awam, majoriti mereka itu bukan dapat gaji yang tinggi dan pension mereka pun tak begitu tinggi. Kita rasa negara Malaysia ini bukan negara yang miskin. Oh, Macam di Malaysia, kita punya KDNK, iaitu keluaran dalam negeri kasar, telah meningkat 24 kali ganda dalam harga sebenar. Artinya selepas kita remove semua inflasi semua, 24 kali dia sudah naik dalam 50 tahun yang lalu. Tapi gaji pekerja dalam kilang hanya naik 1.4 kali saja. Jadi artinya negara kita ada banyak wang, ada banyak pendapatan. So ada cukup wang. So kita kena jaga warga emas kita dengan lebih baiklah. Tapi jika you katakan you nak kurangkan pension kepada ahli-ahli parlimen yang dapat 2-3 pension, itu okeylah, PSM setuju. Karena kadang-kadang ada ahli parlimen yang jadi adun, dia dapat pension adun, dia dapat pension exco, lepas dia dapat pension MP, lagi dia dapat menteri punya post, dia dapat pension itu, dia ada 4 pension. So mungkin itu kita boleh kurangkan. Tapi untuk penjawat awam biasa, saya ingat kita kena teruskan kerana negara kita can't afford it. Tapi kalau katakan kami setuju nak potong pension untuk ahli politik. Ini bermaksud Dr. Kumar sebagai bekas ahli politik, ahli parlimen Sungai Siput, pension saudara pun akan dipotong juga kan? Bukan, saya kata untuk ahli politik yang ada 3-4 pension. Oh, okey. Saya hanya pension ahli parlimen saja. Saya tak ada jadi menteri ke, adun ke. Ya. Pendapat Dr. Kumar sebenarnya lebih kurang sama dengan pendapat daripada QPAC lah. QPAC pun ada kata bahawa mereka tidak setuju untuk potong pencen untuk penjawat awam. Tapi kalau kerajaan betul-betul nak buatkan benda ini, lebih baik kita potong dengan pencen yang ahli politik sahajalah. Pencen ini untuk penjawat awam sebenarnya tak banyak. Terutamanya untuk penjawat awam yang bergaji rendah kan atau bergaji biasa sahaja. Mereka ingat pencen tu banyak, sebenarnya pun tak banyak kan. Lagipun mereka kata kalau katakan penjawat awam dia digantikan dengan KWSP, skim KWSP, masa mereka bersara, mereka sebenarnya akan susah berbandingkan dengan pencen itulah. Mereka tidak dapat bersara dengan bermaruah kan. So itu bermaksud warga emas yang sudah bersara, sebenarnya mereka berhak untuk hidup dengan bermaruah, bukan dengan bergadungan duit yang sikit-sikit sebenarnya dari pencen ataupun daripada KWSP kan. Itulah sebabnya PSM telah bawa satu skim pension warga emas. Kita syorkan pada kerajaan, semua rakyat Malaysia yang umur 65 tahun ke atas harus dibayar pension sebanyak RM500 sebulan seumur hidup. Seumur hidup? Sekiranya mereka bukan penerima pension daripada kerajaan ataupun daripada swasta lah. Ini bermaksud jika seorang rakyat Malaysia yang sudah bersara, tak kisah dia sama ada dari golongan B40, golongan M40, mereka semua berhak untuk terima pension 500 sebulan. Yes, itulah cadangan PSM. Dan kerana jika kita tengok, pada masa ini lebih kurang 2.4 juta orang yang berumur lebih daripada 65 tahun. Daripada itu 1/4, lebih kurang 600,000 orang akan dapat pension kerajaan. Tapi yang lain semua ada yang dapat EPF. Tapi EPF pun tak banyak. Kita tahu ada satu survey yang dibuat oleh EPF. Dia kata untuk mereka yang 54 tahun umur mereka, antara mereka 60% hanya ada 50,000 atau ke bawah saja. Simpanan dalam KWSP. Ini tak cukup. Sekarang jangka hayat hidup, life expectancy Malaysia sudah sampai 76 tahun. Bila kita merdeka hanya 57 tahun. Sekarang 76 tahun. So bila kita bersara pada umur 60 tahun, masih ada lagi
15 ke 18 tahun mereka akan hidup. So kesimpanan mereka mesti cukup untuk masa itu. Tapi untuk ramai orang di Malaysia yang tak ada pension, tak akan cukup. Orang ada EPF pun 60% tak cukup. Dan lagi ada ramai lagi yang tak ada EPF. Ya, betul. Orang yang kerja di macam kontrak, pekerja di ladang, Atau pekerja nelayan, gig. pekerja gig. Semua ini ataupun bisnes kecil, SME yang kecil itu mereka semua tak ada. So isu kemiskinan kaum warga emas adalah isu yang besar. Dan jika kita menilai sumbangan mereka, pengorbanan mereka untuk pembangunan negara, kita mesti ada satu cara kita jaga mereka pada waktu mereka ini tak boleh kerja lagi. So itulah sebabnya PSM kata mulakan skim ini, and ini akan membantu mereka hidup dengan lebih bermaruah. Bukan isu di mana anak-anak mereka tak mau jaga, tapi ramai anak pun tak dapat gaji yang besar. Ya. Sekarang gaji median di Malaysia lebih kurang 2,500 saja. Mana cukup untuk jaga sendiri, jaga anak, untuk jaga sewa rumah, kos hidup. Pun banyak keluarga sedang susah. Lagi kena keluarkan duit untuk jaga ibu bapa. Bukan mereka tak nak, tapi mereka tak mampu. Dengan sistem gaji kita ada. So inilah kempen yang PSM sedang buat. Kita mau kerajaan mulakan skim ini. Pension warga emas 65 tahun ke atas, 500 sebulan sepanjang hidup. Tapi ada juga kata, ini sebulan 500 mana ada cukup, kos sara hidup sudah sangat tinggi kan. Itu benar, tapi ini bukan untuk mereka duduk berseorangan. Mereka masih kena dijaga oleh anak mereka. Tapi ini akan bantu. Ini akan kurangkan beban untuk anak. Betul. Selepas kita mulakan ini, kita tengok jika finance negara boleh tahan, dia punya kuantum dia boleh dinaikkan. So cadangan PSM ialah mula dengan 500. Lepas 2-3 tahun kita tengok jika kita boleh tahan, kita boleh tambah. Bolehlah. Tapi mula dengan satu yang sederhana yang kita mampulah pada masa ini. Sebab kalau katakan 500 untuk menanggung 1 bulan punya kos sara hidup tu memang tak cukup lah. Tapi kalau katakan dia sebagai macam satu subsidi kan, mungkin saya ada sedikit duit daripada anak, tapi saya pun ada duit pencen warga emas 500 ni. So kalau saya nak pergi tengok jumpa doktor ke, nak pergi mana-mana, saya ada sikit duit kat tangan lah. Saya boleh buat apa-apa dengan duit tu kan. So tak payahlah macam setiap kali saya macam nak asyik minta dengan anak je kan. So pencen ini yang penting kita nak warga emas boleh hidup dengan bermaruah. Walaupun duit tu bukan banyak, sedikit, kira okey lah, tak sedikit sangat pun kan. Tapi salah satu yang memastikan warga emas kita boleh hidup dengan bermaruah. So itu memang idea yang sangat bagus. So itu sekarang timbul pula satu lagi soalan sangat penting. Kata nak kasih 500 sebulan untuk semua orang, tapi duit mana datang? We've got to have money. Sebab sebelum kerajaan perpaduan pun asyik orang kata kerajaan memang tak ada duit, kerajaan hutang banyak, hutang negara kita tinggi dan sebagainya. Nak buat pencen warga emas ini untuk bagi semua orang RM500. Yang penting duit tu mana datang. Bajet untuk kempen ini, katakan kita bawa skim pension warga emas ini, RM500 sebulan, kita kena bagi kepada 1.8 juta orang pada masa ini. Kita darab tengok, kita lebih kurang 900,000 sebulan untuk skim ini. So 1 tahun hampir 11 bilion. 11 bilion setahun. So ini lebih kurang 3% pada bajet kita. Bajet kerajaan tahun ini ada lebih kurang 392 bilion. So kita tambah lagi 11 bilion itu, tak satu fakta yang besar. 3%. Dan Perdana Menteri sedang bincang macam mana kita nak potong subsidi kepada lapisan T20. Kerana sekarang kita sedang pakai subsidi sebanyak saya ingat 55 ke 60 bilion setahun untuk subsidi. Subsidi minyak, subsidi elektrik. Dan subsidi yang pergi kepada T20 lebih daripada subsidi yang pergi kepada B40. Kerana macam petrol. Siapa yang pakai kereta yang besar, cc,
Yang you know, minyak yang kena isi yang banyak. yang pergi jauh-jauh, yang pergi jalan-jalan. So jika kita ikut cadangan Perdana Menteri, kita potong subsidi untuk lapisan T20. Kita teruskan untuk B40 dan M40. Ini akan selamatkan lebih kurang 20 bilion. Cukup untuk kempen ini. Untuk skim ini. Lagi satu, ketirisan daripada perbelanjaan kerajaan pun ada lebih kurang 20 hingga 30 bilion setahun. Bila kerajaan banyak agensi, kementerian, dia beli barang, kadang-kadang sebut harganya 2 kali ganda daripada harga betulnya. So, tiap kali pun Auditor General dia bawa dia punya report, dia tunjuk, screwdriver dibeli dengan harga apa, lampu dibeli, almari semua dibeli dengan harga yang terlalu tinggi. So, jika ini semua boleh dikontrol, kita boleh jimatkan lagi 20 bilion. So, memang kerajaan ada duit. Isunya bagaimana you uruskan wang itu. Satu lagi macam di Singapura, mereka ada satu dia panggil COE, Certificate of Entitlement. Ini untuk beli kereta. Bukan cukai, tapi ini bila you nak beli kereta, you kena beli ini certificate, macam izin untuk beli kereta. Dan di Singapura mereka lelong itu. So katakan kita buat itu bukan untuk kereta-kereta kecil, tapi kereta-kereta yang mewah. 2000 cc ke atas, kita kenakan, you kena beli ini COE. Ini pun boleh bawa beberapa bilion ringgit. So ini semua kita kena tengok apakah cara dia kita boleh dapatkan duit tanpa membebankan rakyat dengan satu cukai regresif macam GST. Tapi saya rasa kerajaan boleh buat. 10.8 bilion, 11 bilion itu bukan satu angka yang terlalu tinggi, dan saya rasa negara kita boleh tanggung ini. Apa yang tadi Dr. Kumar cakap tu, potong subsidi supaya kita boleh menjayakan kempen ini, skim ini kan. Tetapi kenapa kita tak guna cara untuk menaikkan cukai corporate? Sebab kita tengok macam GLC, kita boleh naikkan cukai kepada mereka supaya kita dapat duit kan. Selain, bukan sahaja kita potong subsidi kan. Actually itu satu idea yang baik. Tapi jika kita tengok di Malaysia, cukai corporate kita sekarang 24% daripada untung mereka. 24%. 40 tahun dulu, 80-an, dia 40% daripada untung. So kita sudah turun daripada 40% pada tahun 80-an sampai 24% sekarang. Dan ini telah berlaku kerana jiran-jiran kita pun turunkan cukai korporat kerana kita semua sedang bersaing untuk pelabur asing, FDI. So pada masa ini Thailand dekat, saya ingat, 19% daripada untung. Vietnam pun lebih kurang macam itu. So inilah sebabnya sekarang kita ada satu perkara yang sedang berlaku, iaitu race to the bottom, perlumbaan ke paras rendah. Kerana kita semua mau tarik pelabur asing. So itulah sebabnya PSM, bila kita bagi memorandum kepada Datuk Seri Anwar Oktober lalu, satu antara cadangan kita ialah untuk Malaysia anjurkan satu mesyuarat bersama dengan negara-negara Thailand, Vietnam, Philippines, Indonesia, untuk bersama-sama kita bincanglah. Kenapa kita ini potong leher sendiri? Ini lumba ke bawah ini. Bolehkah kita hentikan ini? Kerana kita dari peringkat demi peringkat, kita turun daripada 40% sampai ke 24%. So kita kata, okey, tak ada duit, hutang sudah besar. Kenapa dia hutang besar? Kerana kita sudah kurangkan cukai terhadap orang yang kaya, terhadap korporat. Tapi masalah dia ialah, jika kita hanya Malaysia, katakan kita meningkat balik ke 30%, mungkin pelabur tak akan datang sini. Mungkin. So itu satu risiko. Jadi jika kita nak meningkatkan, mungkin kita kena ada perbincangan dan kita serentak. Semua negara ini yang saya sebutkan tadilah, negara-negara besar yang sedang cari FDI, kita semua meningkatkan kadar cukai korporat beransuran. Dan kita buat satu persetujuan, kita katakan dalam 5 tahun kita sampai ke takat 30%. So jika you lebih rendah, you kena menaik lebih persen tiap tahun. Malaysia 24%, untuk 5 tahun kita menaikkan 1.2% pun kita akan sampai 30%. So ini kita kena bincang. Ini tidak boleh dibuat dalam 1 tahun. Kita kena bincang dengan mereka. Kerana jika semua negara pun ada masalah untuk mendapat dana untuk menjaga
warga emas mereka, untuk jaga pesakit mereka, untuk membuat program-program untuk melindung alam sekitar. Semua ini perlu duit. So kita boleh katakan stoplah, berhentilah ini perlumbaan ke bawah. Kita mesti pandai sikit, bersama-sama buat. So inilah satu antara show yang kita beri kepada Perdana Menteri, katakan cuba bawa ini. So kita kalau tengok untuk PSM untuk membawa skim pencen warga emas ni, kita bukan sahaja tengok dari segi berapa duit kita kena pakai, dan kita pun fikir bagaimana kita nak dapat kewangan untuk menanggungkan skim ini kan, bukan sahaja dari bajet, tetapi kita juga boleh melalui cukai korporat di negara ASEAN lah. So nampaknya Malaysia memang bukan satu negara yang miskin kan. Memang kita mampu untuk menjalankan skim pencen warga emas ni. Bukan kita tak mampu. Jika kita tengok 50 tahun yang lalu, kita punya GDP ataupun KDNK telah meningkat 24 kali ganda dalam harga sebenar. Bila kita ambil kira inflasi, 24 kali dia naik. So memang kita ada pendapatan. Dan adalah tanggungjawab kerajaan untuk menguruskan kekayaan negara kita. Dan ambil kira fakta bahawa pada merdeka jangka hayat hidup hanya sampai 57 tahun, average lah. Sekarang sudah sampai 76 tahun. So kita mesti pastikan warga emas kita yang telah korban untuk menyumbang pada ekonomi, yang telah membangunkan negara kita, jangan siksa mereka pada masa tua mereka lah. Kerana kita bukan miskin, kita ada duit. So ada tanggungjawab kerajaan untuk uruskan pendapatan negara secara yang lebih hema, yang lebih baik, untuk pastikan semua rakyat kita termasuk warga emas dapat hidup dengan selesa, dengan bermaruah. So skim pencen warga emas ni bukan sahaja untuk warga emas kan. Ini untuk anda punya ibu bapa, anda punya atuk nenek, dan juga anda punya masa depan, sebab semua orang akan jadi tua kan. Macam Kumar sudah jadi tua, sudah warga emas. Saya pun akan jadi warga emas di masa depan. So kempen ini bukan hanya warga emas sekarang, tetapi semua rakyat di Malaysia yang akan jadi tua juga kan. So jika anda setuju, okay, anda nak sokong dengan kempen ini, anda boleh tanda tangan di QR code sini ataupun link di description juga. Terima kasih.